Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita teruskan kepada pelajaran yang ke-13. Beriman kepada qada dan qadar. Murid-murid boleh buka muka surat 44 sehingga 45. Hari ini saya sharekan video slide yang disediakan oleh Ustazah Suzana binti Muhammad Noor. Baiklah, kita terus kepada pelajaran subtopik yang pertama iaitu 13.1 dalam tajuk pengertian qada dan qadar. Apa maksud qada dan apa pula maksud qadar? Qada ialah pelaksanaan Allah Ta'ala terhadap ketetapan azali ke atas makhluk. Pelaksanaan Allah terhadap ketetapan azali ke atas makhluk. Kita tengok pula pengertian qadar nombor 2. Qadar artinya ketetapan Allah Ta'ala sejak azali ke atas semua makhluknya. Seperti kaya, miskin, sehat, sakit, hidup, mati dan sebagainya. Dekat sini perbezaan dia untuk kita faham apa tu maksud pengertian qada dan qadar. Qada ni pelaksanaan. Pelaksanaan yang mana ditentukan oleh Allah. Qadar ni pula sejak azali lagi dah ditetapkan. Contoh kaya, miskin kita, sihat kita, bila kita sakit, bila kita hidup, bila kita mati, itulah qadar kita. Qada pula maksudnya pelaksanaan. Bila tempoh masa kita sakit, tempoh masa kita miskin, kita kaya. Itu dia. Seterusnya kita tengok subtopik yang kedua 13.2 dalil nakli beriman kepada qada dan qadar. Dalam surah An-Nisa ayat 78 firman Allah kullum min indillah. Surah Nisa, surah dalam Al-Quran, yang mana artinya katakanlah wahai Muhammad, semuanya itu yakni kebaikan dan bencana adalah berpunca dari sisi Allah Ta'ala. Baik, kita terus lagi ke subtopik seterusnya. Subtopik yang ketiga iaitu hukum beriman kepada qada dan qadar. Sebelum kita tahu hukum beriman kepada qada dan qadar, saya tanya semula apa hukum kita beriman dengan rukun iman. Semestinya jawapan dia adalah waw alif jim ba. Samalah maksud bila soalan tanya apakah hukum beriman kepada qada dan qadar. Samalah jawapan dia iaitu waw alif jim ba. Tengok keterangan bawah tu. Setiap orang Islam wajib beriman kepada qada dan qadar. Bila seseorang itu beriman kepada rukun iman, maka wajiblah ia juga beriman kepada setiap rukun iman. Qada dan qadar ni merupakan rukun iman. Maka hukumnya adalah wajib. Seterusnya subtopik yang keempat, kepentingan beriman kepada qada dan qadar. Nombor 1. Beriman kepada qada dan qadar adalah merupakan rukun iman yang ke-6. Seterusnya nombor 2. Kita wajib beriman bahawa segala perkara yang baik dan buruk adalah ketentuan Allah. Wajib percaya apa pun berlaku. Contoh masa sekarang ni COVID-19. Walau apa pun berlaku, semua tu adalah ketentuan Allah. Kita dijangkiti ataupun ada saudara mara kita yang dijangkiti, itu semua adalah ketentuan Allah Ta'ala. Itulah qada dan qadar. Dan subtopik terakhir iaitu tuntutan beriman kepada qada dan qadar. Ada 3 poin. Poin yang pertama, redha dan sabar terhadap apa-apa yang telah ditakdirkan Allah Ta'ala ke atas kita. Redha, walaupun kita ni hidup susah, kita kena redha. Walaupun kita tak dapat pergi sekolah tuntut ilmu macam biasa, kita kena redha dan sabar. Bila tiba masa, kita akan pulang ke sekolah, menuntut ilmu di sekolah. Contoh saya beri macam tu. Nombor 2, tidak berputus asa dan sentiasa berusaha di dalam kehidupan. Walaupun macam tadi situasi saya bagi, kita tak boleh pergi sekolah, kita kena redha dan sabar. Dalam masa kita redha dan sabar, poin yang kedua, kita tidak boleh berputus asa. Tak naklah belajar sebab tak pergi sekolah. No, sekarang ada PDPR, belajar secara atas talian sahaja pun boleh. Teruskan usaha kita untuk menuntut ilmu, untuk teruskan kehidupan kita sekarang. Seterusnya poin yang ketiga,
Memahami perkara yang telah berlaku, sedang berlaku dan yang akan berlaku. Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala yang pasti ada hikmahnya. Macam sekarang ni kita tak boleh pergi sekolah. Kita kena faham apa yang dah berlaku, apa yang sedang berlaku dan apa yang akan berlaku. Yang sedang berlaku ni wabak COVID-19. Apa yang akan berlaku kalau kita pergi sekolah? Tanpa ada apa-apa perlindungan, kita boleh dijangkiti. Itu semua dah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Okey, sekian sahaja pelajaran kita hari ini. Nanti kita akan jawab latihan-latihan pengukuhan, insya-Allah. Dan semoga pelajaran terakhir dalam pendidikan Tauhid Darjah 1 ni, awak ingat, awak faham dan awak amati pelajaran kita. Okey, sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.